Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kompleks Islam Tuanku Muris Usim, kita bersiaran bagi rancangan Asbabun Nuzul, yang mana kita faham Asbabun Nuzul akan membicarakan tentang sebab penurunan ayat. Dan kita bersama pada hari ini panel yang tak asing lagi. Saya perkenalkan terlebih dahulu Ayahanda Profesor Dr. Musa Ahmad selaku mantan Naib Chancellor dan juga pensyarah di Fakulti Sains dan Teknologi. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Kita bagi Ayahanda lah, senang Okey, itu selayaknya panggilannya pun. Alhamdulillah. Okey, baik. Di belah kanan saya pula kita perkenalkan yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz Saleh, pensyarah di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, yang mana juga merupakan ketua program bagi Quran dan Sunnah. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Ingin saya soalkan dululah pada Datuk, pada Ayahanda lah, berkenaan dengan apa azam ataupun apa yang Datuk akan buat untuk reflect balik Ramadan yang lepas untuk nak dibuat pada tahun yang mana kita jalani sekarang ni. Apa Datuk punya, mungkin apa yang nak diperbaiki untuk Ramadan kita yang akan sekarang ni? Okey, pertamanya alhamdulillah, terima kasih anak anda Fatih selaku moderator pada hari ini, dan juga Dr. Hafiz selaku panel. Jadi kalau kita lihat dalam Islam, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan sangat ditunggu sebenarnya. Sebab tu bila masuk bulan Rajab, kita dianjurkan untuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah akan panjangkan umur kita Rajab, Syakban dan Ramadan. Jadi Ramadan sebenarnya adalah sangat istimewa. Dan untuk makluman, dari segi tahun hijrahnya, untuk saya lah tahun ini adalah hijrah Ramadan yang ke-60. Masya-Allah. Wow, masya-Allah. Itu satu rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menyambut Ramadan kali yang ke-60 dalam hidup. Dan kalau kita imbau yang berlaku pada tahun lepas, semasa kita menghadapi pandemik, itu juga pengalaman yang sangat berharga, tak pernah berlaku sebelum ini. Betul. Dan kita juga menggunakan kreativiti bagaimana kita ingin meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan yang ditakdirkan pada bulan pandemik, di mana kita kena basically bertarawih dengan keluarga, tadarus dengan keluarga, buka dengan keluarga, kan. Dan tanpa pasal Ramadan, kan. Dan bila saya imbau, seperti menjelang Ramadan yang akan datang ini, bila saya imbau, banyak sebenarnya dia punya khair, kebaikan, ataupun maknanya mungkin manfaat yang tersirat daripada situ. Sebab pertama, hubungan keluarga tu sangat rapat. Masya-Allah. Dan kita tak buang masa untuk pergi ke bazar Ramadan, dan okey pun isteri boleh masak sebagai contoh untuk setiap hari selama sebulan itu. Alhamdulillah. Dan tahun ini alhamdulillah kita lihat mungkin akan diizinkan oleh Allah SWT untuk kita bertarawih di masjid, bertadarus dan sebagainya. Jadi in a way itu adalah sesuatu yang kita rasa satu nikmat yang sangat besar pada Allah SWT. Daripada saya lah untuk Ramadan kali ke-60, mudah-mudahan ada rezeki umur dan kesihatan. Amin. Jadi memang really looking forward. Penambahkan itu maknanya dari segi aspek lah. Dari segi Qurannya, daripada segi mungkin puasanya lebih baik lagi, mungkin puasa Ramadan tu dikurangkan sebagai contoh, kan, supaya masa itu boleh untuk kita gunakan lebih bermanfaat. Saya dengar satu ceramah daripada Ustaz Wadi sebagai contoh. Dia kata sebulan tu, kalau kita kira sebulan 30 hari kali dengan 24 jam satu hari, kita ada 700 lebih jam sebenarnya untuk satu bulan. Dan tolak dengan kita makan, kita tidur, apa semua tu, itu dah 600 lebih. Sehingga kan bila tolak itu, kita cuma ada 60 jam sahaja untuk sepanjang Ramadan. 60 jam bagi 30 hari, kita ada 2 jam sahaja untuk kita manfaatkan. Jadi mudah-mudahan untuk saya lah, saya azamkan supaya 2 jam untuk setiap hari pada Ramadan ini is going to be the best, sepanjang usia saya yang akan mencapai untuk 6 dekad ini. Untuk 6 dekad lah, betul-betul 6 dekad, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu pengalaman juga yang kita dapat, mana 60 tahun menjalani Ramadan tu satu pengalaman yang pelbagai yang kita boleh ambil manfaat. Baik, bercerita tentang amalan tu pula. Suka untuk saya tanya pada Dr. Hafiz lah, kenaan dengan amalan-amalan yang mungkin kita boleh memperbanyakkan untuk kita nak jalani Ramadan kali ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fathi, yang berbahagia ayahanda. Alhamdulillah, pertama sekali kita betul-betul panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak kali ini. Alhamdulillah.
Jadi berbalik kepada soalan Al-Fadhil Ustaz tadi tentang amalan yang kita nak perbanyakkan, boleh saya ringkaskan sebagai siyam, qiyam, Al-Quran dan sedekah. Kita perbanyakkan, masya-Allah. Di mana siam kita jaga sungguh-sungguh, apa yang tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita elakkan. Manakala qiyam, dan arti kata kita memperbanyakkan solat kita. Tidak cukup dengan solat fardu yang kita jaga di awal waktu, kemudian kita tambahkan lagi pula dengan amalan-amalan solat sunat di malam hari. Tidak cukup sebenarnya dengan tahajud dan witir saja. Tapi insya-Allah kita azam untuk tambah lagi solat-solat tahajud di pertengahan malam dan solat-solat sunat duha di siang hari insya-Allah. Manakala Al-Quran yang masya-Allah seperti yang kita lakukan pada hari ini, akan ada bacaan Al-Quran, akan ada mendengar bacaan Al-Quran, mempelajari terjemahan Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, maka ini antara amalan-amalan yang kita kena perbanyakkan juga sepanjang bulan Ramadan. Dan yang terakhir sebagaimana disebutkan tadi tentang sedekah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah dalam bulan Ramadan, dan selain daripada sedekah wang ringgit yang kita masukkan ke dalam tabung, antara yang terafdal adalah kita it'amut ta'am. Kita memberi makan kepada orang yang berpuasa insya-Allah. Jadi kita sama-sama azam untuk lakukan amalan-amalan ini dalam bulan Ramadan yang kita cuba jadikan terbaik insya-Allah. 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 Belum lagi kita terangkan, kita kupas kita punya tajuk pada hari ini, tapi dah banyak yang kita dapat. Sebab itulah 4 amalan tersebut tuan-tuan dan puan-puan, yang mana siyam, qiyam, Quran dan juga sedekah. Jadi sama-sama kita amalkan untuk menjadikan kita punya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Baik, bagi memulakanlah kita punya sesi pada hari ini, apa ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini, Doktor? InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang antara ayat-ayat istimewa di dalam Al-Quran, iaitu daripada Suratul Hijr ayat yang ke-97 hingga 99 insyaAllah. 3 ayat saja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Okey, baik, mungkin saya yang akan bacakanlah bagi permulaan kita punya sesi. InsyaAllah. Izinkan saya, Ayanda. Okey, sila anak dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Merdu sekali kita mendengar bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fathi sebentar tadi. Masya Allah, terus menusuk ke jiwa. Mungkin kita pendengarkan terjemahannya daripada ayahanda. Silakan. Silakan ayahanda. Jadi saya baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Ini solat. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga yakin ajal datang kepadamu. Alhamdulillah, terjemahan yang sekalipun ringkas tapi sampai untuk, dan kita akan kupas lagi selepas ini untuk Dr. Hafiz akan terangkan. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada kupasan mengenai ayat-ayat yang akan dikupaskan oleh Dr. Hafiz, yang mana kita faham ayat-ayat Al-Quran ni ulama dah mentafsir banyak version, tapi kita nak dengar hari ini apa kupasan yang ingin dikongsikan oleh doktor berkenaan dengan ayat daripada surah Al-Hijr daripada ayat 97 hingga 99. Persilakan doktor. Terima kasih Ustaz dan terima kasih ayahanda atas terjemahan tadi. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Kerana Al-Quran ia merupakan pedoman dan petunjuk hidayah kepada manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita kupas ayat ini dengan lebih santai supaya kita boleh faham dengan mudah insya-Allah.
Kalau kita perhatikan di sebalik ayat yang dibacakan tadi beserta terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala sedang menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui bahawa apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menggelar baginda dengan gelaran-gelaran yang buruk, mereka mengaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dihadapi oleh baginda, Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad na'lam, sesungguhnya kami tahu, annaka yadhiqu sadruka, sesungguhnya dada kamu terasa sempit. Bila disebutkan yadhiqu sadruk ni, dia diterjemahkan sebagai dada yang sempit, tapi dalam arti kata ataupun bahasa yang lebih mudah, boleh kita katakan sedih, kecewa, kecil hati, ataupun stres, susah hati, bahkan kadang-kadang dalam lidah mungkin terucapkan sampai hati mereka memperlakukan ataupun memperkatakan begitu. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita juga harus mengetahui bahawa apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah Ustaz, bila mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan perkara itu kepada kita, Allah sendiri datangkan dengan solusinya. Bagaimana kita menghadapi perkara tersebut? Sebab kita kena tahu, bila mana kita sedih, bila mana kita stres, dia akan memberi kesan kepada, boleh jadi kerjaya kita, kerja kita, keluarga kita, boleh buat kita jadi marah-marah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita tenangkan jiwa kita, bagaimana untuk kita rasakan tenang, bagaimana kita boleh cool down dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu. Baik, jadi kadang-kadang mungkinlah kalau kita ambil feel sikit ataupun kita bayangkan kan, mungkin kita dimarahi majikan ataupun mungkin pekerja-pekerja kita melawan, ataupun sesama ahli keluarga, suami dan isteri, anak-anak bertengkar dan sebagainya, yang semuanya membuatkan dada kita sempit, buat kita sedih dan kecewa. Selalu ingat Al-Quran, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah bagikan penawarnya. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat ke-98, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Masya-Allah. Ada 3 perkara yang kita kena buat. Ya, bila mana-mana orang, individu yang kita sayang, orang yang kita kenal maupun tak kenal kita, yang cakap sesuatu tentang kita yang menyedihkan kita, bahkan kalau hari ini bukan sekadar cakap saja, bukan kata-kata, bahkan kadang-kadang penulisan, apa yang ditulis itu pun boleh mengguriskan hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita 3 perkara. Pertama, fasabbih, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bihamdi rabbik, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 wa kum minas sajidin. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang bersujud. Berarti dikala kita sedang menghadapi stres itu, ujian itu, tekanan itu, sebagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersegera untuk bertasbih kepada Allah. Segera ingat pada Allah. Antaranya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun satu lagi tasbih yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lalu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta Allah yang memegang hati kita, yang memiliki jiwa kita ini, untuk tenangkan dia, untuk cool downkan dia, ya, supaya kita boleh meneruskan kehidupan dan kita boleh berbaik dengan semua orang, insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu. Terus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada Allah, Allah mengetahui dan Allah mendengar setiap tasbih kita. Allah mendengar setiap tahmid kita. Allah mendengar apa yang kita sebutkan di dalam sujud-sujud kita. Masya-Allah, doa dalam ketika sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan sembahlah Tuhanmu sehinggalah ajal datang kepadamu. Wallahu a'lam. Jadi itulah tips yang datang daripada Al-Quran, bagaimana kita nak menjadi insan yang terbaik walau apa pun cabaran yang mendatang. Saya bila dengar ni saya rasa macam wow, ini macam satu tips. Okey. Macam kita mengatasi stres. Betul. Dan ini actually kita dapat ni fresh daripada Al-Quran. Betul. Macam yang anak ustaz sebut tadi tu, bila kita stres ni basically kita kena banyakkan tasbih dan banyakkan bersujud. Yes, kan? betul. Masya Allah. Jadi ini mungkin yang mungkin pakar-pakar kaunseling dan sebagainya dia kena lihat balik macam mana Islam itu memberikan solusi. Dan kalau nampak dia actually daripada Quran, Allah beri, dan Allah beri nasihat ini sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sebaik-baik manusia sebenarnya. Kan? Jadi kalau kita ni banding Rasulullah SAW, jauh lah kan? Jauh lah. Jadi sewajarnya kita ambil tips ini. Dan mungkin saya nak tanya anak-anak ustaz lah. Daripada segi mungkin ibrah daripada sini, kita mungkin boleh kaitkan juga aku dengan Ramadan. Sebagai contoh, Ramadan mungkin adalah basically macam training ground yang sangat bagus. Macam madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Untuk konteks untuk kita membiasakan diri dengan tasbih, membiasakan diri dengan bersujud tadi tu. Yes, betul. Kita boleh action macam tu, Ustaz? Ya, betul. Apa yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi, kita boleh apply apa yang kita belajar daripada ayat ini, iaitu bertasbih, bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa Ramadan itu memang ujian. Bahkan kadang-kadang Ramadan itu kita diuji dengan kelaparan. Dan kadang-kadang kelaparan itulah yang menyebabkan kita tak boleh nak bersabar dengan apa yang berlaku kan. Kadang-kadang bila kita lapar ni, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit tak kena, ini salah dan sebagainya. Maka ibrah daripada ayat ni juga mengawal kesabaran tu dengan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertahmid kepada Allah. Masya-Allah. Terima kasih ayahanda atas pandangan tadi. Kita sama-sama dengar tadi adalah kupasan yang sangat padat tapi ringkas, dan masing-masing kita boleh faham tentang kenapa ayat itu diturunkan bagi menggalakkan kita supaya dapat mengawal juga kontrol emosi dengan baik. Baik, kita berehat sebentar, doktor dan juga ayahanda. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam rancangan Asbabun Nuzul, yang mana anjuran Strakom USIM dan dengan kerjasama Pusat Islam USIM. Baik, berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan panjang sebentar tadi, konklusinya kita nampak dalam perkataan insan terbaik. Baik, ayahanda Datuk, berkenaan insan terbaik selaku posisi sebelum ini sebagai Naib Chancellor USIM, dari segi pentadbirannya, pengurusan pentadbiran itu sendiri, macam mana kita nak jadi insan yang terbaik itu? Silakan ayahanda. Okey, terima kasih anak-anak ni. Soalan ni mencabar juga ni. Sebab dah almost 2 tahun dah keluar dari office. Alright. Okey, pada ayahanda lah, paling mudah ayahanda teringat lagi sebuah hadis riwayat At-Tabarani. Muaddas mafhum dia start betulkan kalau silap, bahawa insan terbaik itu adalah mereka yang paling banyak manfaat kepada manusia lain. Ya, betul-betul. Okey. Saya nak ambil konteks itu, okey, dan mungkin masuk dalam aspek pentadbiran. Sebab Ramadan contoh dan pentadbiran sangat close. Macam tadi yang ayah disebut pada peringkat awal tadi tu, kita ada sebulan bulan Ramadan 30 hari. Tapi sebenarnya kita ada adalah tolak kita punya rutin, kita cuma ada 2 jam saja untuk satu hari. Jadi insan terbaik adalah macam mana boleh manage 2 jam sehari itu untuk maknanya dia dapat secure kejayaan dunia dan akhirat. Dan kalau kita lihat macam dalam Ramadan ni, 10 hari terakhir itu adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Tapi ramai manusia yang mungkin tidak ambil hirau mengenai perkara ini. Jadi pada ayahanda, seorang pentadbir yang baik yang boleh menguruskan office dengan baik sebagai contoh,
dia juga harus boleh menguruskan Ramadan dia dengan baik. Ya, betul-betul. Dan bila kita calculate lah, Ayahanda ni saintis sangat close dengan kira-kira ni. Jadi kalau kita lihat macam Ayahanda akan masuk umur 60 tahun, very soon. Sebenarnya 60 tahun tu umur tu, kalau kita tidur 6 jam satu hari, itu 6 jam dah 1/4. Easily 15 tahun tu adalah untuk tidur. Betul. Dan Ayahanda dah kira dah, kalau kita solat 5 waktu, kita jaga, katakan kita ambil 5 minit sebagai contoh untuk solat, kita cuma spend 1.5 tahun sahaja untuk kita hidup. Kan? Untuk kita spend 1.5 tahun tu untuk kita solat selama 60 tahun. Jadi manakah mungkin untuk kita masuk surga Allah SWT dengan 1.5 tahun? Itu tak question lagi kualiti solat tu macam mana. Jadi ini aspek pengurusan tu adalah sangat perlu. Dan di bulan Ramadan, di akhir malam Lailatul Qadar dijanjikan pada 10 malam terakhir. Jadi macam kita mengurus malam itu, macam kita nak masuk, kita adalah golongan mereka yang memang dapat malam Lailatul Qadar itu. Sebab malam itu adalah, kalau kita dapat dia bersama dengan 1000 bulan, which is 83 tahun plus. Itu baru setahun. Kalau 10 tahun, ayah dia dah Ramadan kali 60. Tapi yang jahiliahnya banyak juga dulu. Jadi kalaulah kita dapat 10 tahun, easily itu adalah 840 tahun lebih kurang. Kan? Islam. Jadi kalau kita urus dengan baik, dia akan berlalu begitu saja. Jadi para ayahanda, seorang pengurus yang baik itu, dia juga adalah seorang yang boleh menguruskan Ramadan dengan baik. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu mungkin secara umum dirangkum begitulah. Baik, alhamdulillah. Pokok pangkalnya kita boleh ambil poinnya itu adalah segi peluang. Macam mana kita nak manfaatkan peluang, siapa pun kita pentadbir atau kita bekerja sendiri, bisnes ke apa, yang penting peluang tu harus kita manfaatkan. Apa saja ruang yang ada, grab, jangan lepaskan. Baik, saya pergi terus kepada kesimpulan dah. Bagi kita nak menyimpulkan ataupun nak konklusikan perbincangan kita secara santai pada hari ini dengan hashtag insan terbaik itu, saya minta Dr. Hafiz untuk kita sama-sama dengar kupasan yang mana simpulan untuk sesi kita pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fathi dan berbanyak terima kasih kepada ayahanda di atas tips yang disampaikan sebentar tadi. Masya Allah, banyak perkara yang dapat kita belajari tentang pengurusan. Betul. Dan apabila nak kaitkan di antara insan terbaik, kemudian melibatkan pula dengan pengurusan, dan kita kaitkan pula dengan ayat Al-Quran ini, maka suka saya sebutkan tentang satu hadis tentang bila kita menguruskan sesuatu dan kadang-kadang kita akan menghadapi macam-macam perkara. Tak dinafikan kita akan berhadapan dengan banyak kejayaan-kejayaan, pencapaian-pencapaian sebagaimana yang kita kecapi di USIM ini, dan dalam masa yang sama juga kadang-kadang ada juga perkara-perkara yang mungkin mendukacitakan kita ataupun perkara-perkara yang berat untuk kita hadapi. Jadi satu hadis yang mengingatkan kepada saya tentang apa yang dikupas sebentar tadi adalah tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Luar biasa, ajaib sekali urusan orang yang beriman kepada Allah. Bila kita kata insan terbaik, insan yang beriman kepada Allah, urusan mereka tu luar biasa. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua yang dia hadapi, baik, yang buruk, yang gembirakan, yang menyedihkan, semua baik baginya. Masya Allah. Ya, begitulah juga dalam kita menguruskan orang, menguruskan kerja. Kadang-kadang bila kita menang award, ya, ataupun menang pencapaian-pencapaian, kita gembira. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang mungkin juga kita tak menang, membuatkan kita kecewa. Tetapi bagi orang yang beriman, untuk mencapai kepada insan yang terbaik, semuanya baik bagi kita. Dan yang menariknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara ni yang boleh merasakan semuanya baik hanya ada pada orang yang beriman saja. Masya Allah. Masya Allah. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia dapat perkara yang gembirakan dia, dia syukur pada Allah. Masya Allah. Dia syukur pada Allah, dia terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berhadapan dengan musibah, satu yang menyedihkan, dia sabar. Jadi untuk menjadi insan yang terbaik dalam pengurusan, dalam kehidupan, maka perlulah ada gabungan di antara syukur
dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu satu tips lagi tu. Ya, betul. Banyak tips yang kita dapat pada hari ini. Dan dengan ayat kuntum khaira ummah, Usim mengambil ayat tersebut dan mengkonklusikan untuk kita sama-sama menjadi insan yang terbaik. Baik, di penghujung ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ayahanda Datuk Musa Ahmad atas kesudian untuk sama-sama kita. Terima kasih atas jemputan juga. Ya betul. Terima kasih juga atas kehadiran dan atas kupasan dan juga perkongsian yang dikongsikan pada hari ini untuk manfaat kita bersama. Dan juga tak lupa untuk saya ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Dr. Hafiz atas perkongsian tips yang kalau nak kira dengan jari tu banyak. Maknanya kita boleh amalkan banyak perkara dalam kita nak menghadapi Ramadan ini. Baik, itu sahaja dan suka untuk saya ingatkan sekali lagi tema untuk Ramadan kita pada kali ini adalah insan yang terbaik, mengambil ayat daripada kuntum khaira ummah tadi. Baik, itu sahaja yang kita dapat kongsikan dan berterima kasih kepada Pusat Komunikasi Strategik Strakom Musim dengan kerjasama Pusat Islam Musim atas penganjuran program yang sangat bermanfaat untuk kepada yang menonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa itu sahaja yang dapat kita sama-sama kongsikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Al-Fadhil Ustaz.